Malam tu Jalil sendiri yang terkena ketika dia terjaga tengah malam. Masa dia nak ke bilik air, Jalil nampak seorang perempuan tua dekat dapur. Perempuan tua tersebut kelihatan macam tengah kemas-kemas dapur. Tiba-tiba perempuan tu sergah dia. Jalil terkejut dan terpelanting ke belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video ni saya akan kongsikan kisah seram daripada karya Mat P. Kisah ni berkenaan dengan rumah yang berpenunggu. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang dan tekan notification sekali. Pada yang nak beli lampu benang ni, saya ada letakkan link dekat bawah. Yang nak join grup Telegram pun saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Sepasang suami isteri iaitu Jalil dan Liza dah seminggu cari rumah sewa sebab pemilik rumah yang mereka tinggal sekarang ni dah bagi notis supaya berpindah. Anak tuan rumah yang baru nikah nak berpindah ke rumah tersebut pada awal bulan depan. Jadi Jalil sekeluarga terpaksa cari rumah sewa lain. Agak susah sebenarnya nak cari rumah sewa dekat pekan terpencil macam tu. Tak ada pembangunan dan kemajuan dekat sana. Yang ada hanyalah sebuah pekan kecil macam pekan koboi. Puas Jalil cari dan dengan bantuan kawan-kawan dia, namun masih belum jumpa lagi. Akhirnya pada satu malam, seorang kawan dia telefon. Katanya ada rumah kosong untuk disewa dekat ujung kampung Sentosa. Lokasinya agak dekat dengan tempat kerja, tapi terpaksa lalu jalan sempit dan kebun getah. Jalil buat keputusan untuk pergi tengok rumah tu pada petang esoknya setelah dia telefon tuan rumah sewa berkenaan. Keesokannya, lepas tengok rumah tersebut, Jalil setujulah nak sewa dekat situ disebabkan tak ada pilihan dan sewanya pun agak murah. Rumah dengan halaman pun agak luas juga. Seminggu kemudian, Jalil sekeluarga berpindah ke rumah sewa baru tu. Dia ambil cuti selama 2 hari sebab banyak yang perlu dikemas. Lagipun rumah tersebut dah lama tak berpenghuni. Setelah berkemas, Jalil dengan isteri dia buat solat hajat dan baca Yasin. Hanya mereka berdua je sebab rumah mereka agak jauh dari rumah penduduk yang lain. Lagipun majoriti penduduk kampung tersebut berbangsa India. Mula-mula tinggal dekat situ, tak ada kejadian aneh dan seram berlaku. Cuma anak kecil dia selalu merengek dan menangis. Tak tahu apa puncanya. Setelah dibawa ke klinik, anaknya pun okey je. Bila malam, makin kuat anaknya menangis, macam takutkan sesuatu. Menangis dan menjerit sekuat hati. Isteri Jalil bersuara, "Abang, kenapa dengan anak kita ni? Selalu menangis macam takutkan sesuatu." "Nanti abang bacakan Yasin." Lepas baca Yasin, tangisan anak dia tu makin reda. Begitulah yang terjadi setiap hari. Jalil rasa ada sesuatu dekat rumah tersebut, namun dia diamkan je sebab risau isteri dia jadi takut. Pada satu malam, Jalil ada tugasan dekat tempat kerja dan terpaksa balik lewat malam. Masa tu isteri dia tengah solat isyak dalam bilik. Anak dia pula tengah tidur atas katil. Lepas bagi salam, Liza pandang ke arah katil. Anaknya tengah tidur nyenyak lagi. Setelah selesai berwirid dan berdoa, dia bangun dan pandang ke arah katil lagi.
Alangkah terkejutnya dia. Anaknya dah tak ada dekat situ. Dia cari sekeliling rumah tapi tak jumpa. Kemudian Liza telefon si Jalil. Jalil terus balik. Bila Jalil sampai rumah, dia terdengar tangisan dari dalam semak berdekatan rumah dia tu. Mereka berdua mendekati kawasan tersebut. Setelah diperiksa, rupa-rupanya suara tangisan tersebut adalah suara anak mereka. Terlihat kelibat seorang nenek tua dekat kawasan tu. Tapi setelah dikejar, Jalil kehilangan jejak nenek tua tu. Liza menangis teresak-esak dan trauma dengan kejadian tu. Mereka berdua mula ketakutan, bimbang keselamatan mereka sekeluarga. Liza dah mula ajak Jalil pindah tempat lain, tapi nak pindah ke mana? Lagipun baru je pindah dekat situ. Tak lama selepas kejadian tu, Jalil terpaksa balik lewat lagi. Walaupun dia risau keselamatan anak isterinya dekat rumah, kerja mesti disiapkan. Malam tu, masa Liza tengah jahit baju Melayu untuk suami dan anak kecil dia, tiba-tiba dia terasa mengantuk, lalu terus tertidur. Bila tersedar, Liza terpinga-pinga. Cepat-cepat dia angkat anak dia dan keluar dari rumah tu. Rupa-rupanya masa dia tersedar, dia berada dekat dapur dah. Sedangkan tadi dia tengah menjahit dekat ruang tamu. Liza tak berani lagi berada dalam rumah tersebut. Dia tunggu si Jalil ni pulang dekat depan rumah. Setelah Jalil pulang, dia pujuk isterinya untuk masuk ke dalam rumah. Malam tu, Jalil sendiri yang terkena ketika dia terjaga tengah malam. Masa dia nak ke bilik air, Jalil nampak seorang perempuan tua dekat dapur. Perempuan tua tersebut kelihatan macam tengah kemas-kemas dapur. Tiba-tiba perempuan tu sergah dia. Jalil terkejut dan terpelanting ke belakang. Nasib baik kepala dia tak terantuk dekat kursi. Jalil mengerang tahan kesakitan. Pinggang dan belakang dia sakit berdenyut lepas terjatuh tadi. Dah dekat 3 bulan dia buat pembedahan slip disc, tapi sakitnya masih terasa. Dengan perlahan-lahan Jalil bangun dan melangkah ke ruang dapur. Dicapainya ubat tahan sakit. Baru je Jalil telan ubatnya, tiba-tiba kedengaran suara seseorang ketawa. Jalil tercari-cari dari mana arah datangnya suara tersebut. Semakin lama semakin kuat kedengarannya. Kemudian dia buka tingkap. Dengan sekilas pandang, kelihatan kelibat seseorang masuk ke dalam semak di bahagian belakang rumahnya. Tapi Jalil tak berniat untuk kejar. Dia tahu itu hanyalah gangguan bertujuan untuk tarik perhatiannya. Setelah baca beberapa surah dan ayat kursi, dia masuk ke dalam bilik. Namun alangkah terkejutnya bila Jalil tengok anak dan isterinya tak ada dalam bilik. Jalil jadi panik. Perasaan takut akibat kejadian tadi pun belum hilang, sekarang isteri dan anak dia pula hilang. Jalil periksa satu rumah dari bilik ke bilik yang lain, tapi tak jumpa. Kemudian Jalil keluar dan cari di sekeliling rumah, tak jumpa juga. Perasaan takut dan risau bercampur aduk. Kehilangan anak dan isteri jadi persoalan. Jalil teringat kelibat yang masuk ke dalam semak tadi. Lalu dia meluru ke dalam bilik ambil telefon. Dia cuba telefon isterinya tapi gagal walaupun dah cuba beberapa kali. Jalil tak ada pilihan. Dia buat keputusan untuk menyusuri arah kelibat yang dia nampak tadi. Dengan perlahan-lahan Jalil melangkah menuju ke dalam semak tersebut sambil panggil isteri dia. Sayang, awak dekat mana? Keluarlah. Berkali-kali Jalil panggil namun tak ada yang menyaut. Dia semakin lama semakin masuk ke dalam semak. Semak semakin tebal dan susah nak berjalan. Suasana semakin gelap. Jalil lupa nak bawa lampu suluh, hanya membekalkan lampu suluh daripada telefon dia je. Kaki dan badannya habis luka terkena duri, namun dia terpaksa menahan. Tak boleh patah semangat selagi isteri dan anaknya belum jumpa. Tiba-tiba Jalil terdengar sesuatu. Bunyi tapak kaki. Matanya melilau cari bunyi tersebut. Makin lama bunyi tu makin dekat. Tiba-tiba terdengar bunyi dengusan yang kuat dari belakang dia. Tanpa sempat menoleh, Jalil dengan pantas panjat pokok. Nasib baik. Kalau dia terlambat beberapa saat, mesti dah jadi mangsa serangan babi hutan. Babi hutan tu masih ada dekat bawah. Belum selamat lagi nak turun daripada pokok tersebut. Terpaksa dia tunggu haiwan tersebut beredar dulu. Sambil tunggu dekat atas pokok tu, Jalil terkenangkan anak dan isterinya. Aduh, manalah diorang ni. Selagi tak jumpa, selagi itulah dia rasa risau tak tentu arah. Tak semena-mena Jalil terdengar suara orang ketawa dari atas pokok tempat dia bersembunyi tu. Jalil dongak ke atas.
Rasa nak gugur jantung bila dia ternampak jelmaan seorang nenek tu atas pokok tu. Muka nenek tu nampak marah yang teramat sangat. Rambutnya putih bercampur kemerah-merahan. Darah segar mengalir ke wajahnya lalu menitik atas muka Jalil. Semakin lama nenek tua tu semakin dekat. Jalil yang dalam ketakutan terjatuh dari pokok lalu pingsan. Jalil tersedar bila terdengar bunyi derengan telefon. Dia buka mata perlahan-lahan. Seluruh badannya terasa sakit. Kemudian dia meraba-raba atas tanah cari telefon dia yang tengah berdering tu. Tertera dekat skrin nombor telefon isterinya. Dengan pantas Jalil jawab panggilan tersebut. Kedengaran sayup-sayup je suara isterinya, namun dia tak dapat dengar dengan jelas. Hello, sayang. Hello, sayang. Akhirnya panggilannya terputus. Jalil cuba telefon balik tapi gagal. Fikirannya mula runsing. Ke mana isteri anaknya pergi jadi persoalan. Malam terasa amat panjang. Jalil teruskan pencarian dengan langkah yang lesu dan tak bermaya. Hari semakin cerah. Matahari mula memancar. Setelah berehat, Jalil mula melangkah semula. Tak sampai beberapa langkah, dia terpandang dari jauh sesuatu di sebalik pokok. Kaki manusia. Jalil redah semak sama menuju ke tempat tersebut. Akhirnya dia terjatuh di sisi isteri dan anaknya yang terkujur tak bergerak lagi. Dia cuba kejutkan mereka, namun hasilnya hampa. Anak dan isterinya tak bernyawa lagi. Jalil meraung semahu-mahunya, tak dapat terima apa yang terjadi. Dia bingung apa yang berlaku di luar pemikiran dia. Malam tadi isteri dan anaknya elok je dalam rumah. Dia tak sangka perkara macam ni boleh terjadi. Jalil menyesal. Dia tahu rumah tu berpenunggu. Kalaulah dia berpindah, mesti semua ni tak akan terjadi. Tiba-tiba bahunya disentuh dari belakang. Jalil, apa kau buat dekat sini? Rupa-rupanya sahabat dia, Karim, datang cari. Isteri Jalil telefon Karim sebab risau bila Jalil hilang malam tadi. Disebabkan kereta dia masih ada dekat rumah, Liza rasa suami dia mesti berada dekat sekitar kawasan rumah tersebut. Jalil toleh semula ke arah jasad isteri dan anaknya, tapi mereka dah hilang. Jalil baru sedar ini semua tipu muslihat si nenek tua penunggu rumah tu. Sebenarnya Jalil tak pergi jauh pun. Dia hanya berkeliling dekat kawasan rumahnya. Setelah berkemas, Jalil sekeluarga keluar dari rumah tersebut. Rumah puaka yang cukup membuatkannya serik. Satu pengalaman yang tak akan dia lupakan selama-lamanya. Jalil bersyukur sebab anak dan isterinya selamat. Mereka tumpang dekat rumah Karim buat sementara waktu. Masa mereka keluar dari rumah tu, kelihatan si nenek tua berdiri dekat muka pintu sambil tersenyum. Di 15 tahun dulu, rumah tersebut didiami oleh seorang makcik. Hidup sebatang kara setelah suaminya meninggal. Tak ada anak. Rumah yang ditinggal tu milik arwah suaminya. Namun adik suaminya nakkan rumah tu dan cuba halau makcik tersebut, tapi gagal. Lagipun dia tak ada tempat untuk dituju. Pada kejadian tu, mereka sempat bergelut. Lalu adik arwah suaminya tolak makcik tu dan jatuh bergolek atas tangga. Kepalanya terhantuk kena tiang lalu meninggal dunia dekat situ. Sebelum keluarga Jalil menyewa dekat situ, dah ramai yang bersilih ganti tinggal dekat rumah tersebut. Namun tak ada yang bertahan lama. Pasti mereka akan diganggu oleh roh makcik tersebut. Bagai tak rela rumah tersebut jadi hak milik orang lain, matinya juga tak terbela. Sesiapa yang tinggal dekat sana pasti akan diganggu. Tinggallah rumah tersebut tak berpenghuni lagi. Okey, itu dia kisah seram dari karya Mak P. Bagi siapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.